Nombor 5. Teke-teke. Menurut kisah urban legend, terdapat beberapa versi tentang kisah kejadian hantu ini. Salah satunya di mana ada seorang pelajar perempuan bernama Reiko Kashima. Reiko ini seorang gadis yang cemerlang di sekolahnya dan dia juga selalu dibuli oleh pelajar-pelajar lain di sekolahnya kerana sifatnya seorang yang pendiam dan tidak suka melawan, di mana dia selalu menjadi mangsa buli oleh pelajar lain. Sehinggalah pada suatu hari, semasa Reiko berada di stesen kereta api menunggu untuk pulang ke rumahnya, di mana Reiko telah dibuli dan pelajar tersebut memasukkan serangga ke dalam pakaiannya dan membuatkan Reiko panik. Ketika Reiko cuba untuk mengeluarkan serangga itu, dikatakan Reiko telah terjatuh ke atas landasan. Secara tidak sengaja, sebuah kenderaan datang dan menggilis Reiko sehingga badannya terbelah dua. Terdapat juga versi lain yang mengatakan Reiko telah dipukul oleh sekumpulan lelaki semasa ingin pulang ke rumahnya, di mana semasa Reiko berjalan pulang ke rumahnya, dikatakan Reiko terjatuh dan pengsan di atas landasan tersebut. Tidak lama selepas itu, kereta api datang dan dia digilis sehingga badannya terbelah dua. Menurut cerita rakyat di sana, mengatakan hantu ini dikaitkan dengan hantu teke-teke. Hantu ini dipanggil teke-teke kerana bunyi dihasilkan oleh sikunya semasa dia bergerak, dan ada pula yang mengatakan kerana ianya bunyi yang dihasilkan dari hantu ini apabila dia berdekatan dengan mangsanya. Terdapat sebuah kisah yang sering menjadi buah mulut penduduk di sana apabila seorang pelajar lelaki bernama Satoshi sedang berjalan pulang ke rumahnya sendirian pada lewat malam, di mana dikatakan semasa dalam perjalanan pulang, Satoshi melihat seperti seorang gadis yang sedang berdiri di belakang tingkap sebuah sekolah menengah. Secara tiba-tiba, gadis itu terbang daripada tingkap menuju ke arahnya dengan laju. Belum sempat dia berlari pergi, dia tersungkur di tepi jalan. Pada keesokan harinya, dikabarkan oleh penduduk setempat mengatakan pelajar itu didapati meninggal dunia dan badannya dipotong kepada dua bahagian. Nombor 4. Akamanto. Menurut kisah urban legend, dikatakan Akamanto dikenali sebagai hantu budak lelaki yang bergetayangan di dalam tandas sekolah, terutamanya tandas perempuan. Dikatakan juga Akamanto adalah hantu yang berpakaian jubah merah serta sebuah topeng dan akan muncul apabila anda berseorangan di dalam tandas. Kemunculannya biasanya apabila wujud suara misteri di dalam tandas yang memberi pertanyaan kepada mangsa. Jika mangsa menjawab merah, dia akan dihiris sehingga seluruh pakaiannya berlumuran dengan darah. Jika mangsa menjawab biru pula, dia akan dicekik sehingga wajahnya bertukar warna kebiruan. Jika mangsa cuba memberi jawapan yang lain daripada itu, dia akan dibawa ke alam lain dan tidak akan ditemui lagi. Menurut sejarah Akamanto, dikatakan semasa hidupnya, Akamanto dipercayai merupakan seorang lelaki yang kacak, tetapi dirinya terus-menerus diganggu oleh wanita di sekelilingnya. Untuk mengelak daripada diganggu, lelaki ini menggunakan jubah merah dan juga dikenakan topeng supaya orang tidak mengenalinya, sehinggalah dia meninggal dunia, di mana lelaki ini tetap menggunakan pakaian yang sama. Nombor 3. Hitobashira. Hitobashira membawa maksud tiang manusia dan sangat terkenal dalam budaya Jepun. Difahamkan sewaktu zaman kuno Jepun dahulu, dikatakan pihak berkuasa telah melakukan upacara korban manusia setiap kali ingin membina bangunan besar seperti jambatan, istana dan sebagainya. Upacara ini adalah sebagai persembahan kepada tuhan-tuhan atau dewa mereka yang dipercayai dapat mengelakkan bangunan yang dibina daripada ditimpa bencana. Antara Hitobashira yang terkenal di Jepun ialah Istana Matsui yang terletak dalam wilayah Shimane. Istana ini dibina sekitar kurun ke-17, namun dipercayai mengalami beberapa masalah, antaranya dinding yang runtuh secara tiba-tiba. Dikatakan juga disebabkan perkara inilah korban manusia diperlukan. Menurut cerita rakyat di sana, dikatakan sewaktu pembinaan Istana Matsui, satu festival sedang berlangsung. Askar Jepun kemudiannya menangkap penari paling cantik ketika itu. Setelah itu, gadis cantik itu dibunuh dan mayatnya dikatakan ditanam bersama dinding istana. Selepas itu dikatakan kerja-kerja pembinaan pun berjalan dengan lancar, tetapi selepas pembinaan selesai, kejadian misteri mulai melanda istana tersebut. Setiap kali perayaan berlangsung, semestinya ada persembahan tarian diadakan.
di mana dikatakan Istana Matsui dipercayai akan bergegar seperti dilanda gempa bumi. Sejak hari itu, sebarang pesta tari menari diharamkan berlangsung di Jalan Istana Matsui. Nombor 2. Gozu. Gozu ini bermaksud kepala lembu, berkaitan dengan sebuah kisah dongeng yang diceritakan turun-temurun. Cerita ini dikatakan terlalu seram sehingga sesiapa yang menceritakan kisah ini kepada orang lain akan menerima nasib malak. Ada yang mendakwa bahawa sesiapa yang mendengar kisah ini akan menggeletar seluruh badannya selama beberapa hari sebelum menemui ajalnya, kerana rasa seram terhadap kisah Gozu ini akan mendatangi anda. Dikatakan pernah terjadi satu tragedi di mana sekumpulan pelajar sedang dalam perjalanan pulang ke sekolah mereka dari satu lawatan, di mana guru mereka ingin menghiburkan pelajarnya mula menceritakan tentang kisah-kisah dongeng. Semuanya dalam keadaan baik sehinggalah guru itu mula menceritakan mengenai kisah dongeng Gozu kepada murid-muridnya. Selepas itu keadaan berubah menjadi tegang. Guru yang terlalu menghayati kisah hantu Gozu ini telah menakutkan semua muridnya. Dikatakan pula, seorang demi seorang pelajar mula menjerit meminta guru tersebut supaya berhenti bercerita, tetapi guru yang seperti dirasuk terus-menerus untuk bercerita. Keesokan harinya, apabila bas tidak tiba ke tempat yang ditujui, polis melancarkan gerakan mencari dan dikhabarkan menemui bas itu telah terjunam ke dalam sebuah parit. Ketika ditemui, dikatakan pemandu bas dan penumpang berada dalam keadaan tidak sedarkan diri dengan mulut mereka berbuih. Selepas itu, kesemua mereka berjaya dipulihkan, tetapi tiada seorang pun yang dapat mengingati bagaimana mereka boleh terjunam ke dalam parit tersebut. Nombor 1. Akaname. Akaname bermaksud si penjilat. Ianya adalah hantu Jepun yang dipercayai hidup di dalam tandas, di mana dikatakan hantu ini suka menjilat kotoran yang terkumpul di ruangan tandas. Hantu ini dikatakan akan muncul dalam bentuk manusia tetapi kulitnya berwarna merah dan dikatakan menggelupas seperti orang yang terlalu lama berendam di dalam air panas. Hantu ini memiliki lidah yang panjang sehingga mencecah bahagian lantai dan digunakan untuk menjilat kotoran. Menurut cerita rakyat di sana mengatakan cara menghindari yokai ini sangat mudah, iaitu membersih tandas secara teratur. Walaupun hantu ini dikatakan tidak berbahaya kepada manusia, tetapi dengan rupa yang hodoh cukup untuk menakutkan anda apabila berada berseorangan di dalam tandas.